Lama 38. Tajuk apa? Iradat kan? Kalau kitab macam saya ni 38, muka surat 38. Ada edisi lain tak, muka surat lain? Ha? Ada yang muka surat lain? 43. Yang lama 43. Kitab lama 43. Tengok bang. Sekejap. Ni kitab lama sahabat. Kalau ada yang di sini muka surat 43 Yang ni 43. Yang ni 38. Yang ni RM30. Alah, gurau apa salah. Baik. Tapi ada yang tak ada muka surat. Ada yang tak ada muka surat, yang tak ada kitab. Kitab pun tak nak beli. Bukan mahal pun, RM10 je. Beli kitab lah. Baru seronok nak mengaji. Okey, dah ngaji. Bukan nak niaga ni. Bukan nak niaga pula. Niaga juga sampai. Tapi tamanya kelas ni. Baik. InsyaAllah muka surat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ni sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita ke hadrat Allah yang menemukan kita kembali di dalam taman ilmu, di dalam majlis ilmu, di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan ini merupakan petanda-petanda alamat-alamat baik untuk diri kita, khabar-khabar gembira untuk kita. Seperti mana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada apa yang kita faham, daripada apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikannya, menerima amal kebajikannya, apabila seseorang itu ingin dikehendaki oleh Allah dimerdekakan daripada azab neraka Allah di hari kiamat besok, nescaya di dunia ni Allah taala akan menjadikan dia penuntut ilmu. Allah taala akan himpunkan dia di dalam majlis ilmu, kerana dalam majlis ilmu itu akan diberikan rahmat, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita perbetulkan dan perbaiki niat kita, qasad kita, tujuan kita. Kita mengaji, kita belajar kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana belajar ni suatu tuntutan fardu. Khususnya ilmu yang sedang kita bacakan ni adalah ilmu fardu ain. Tidak diluluskan siapa pun yang mukallaf daripada meninggalkan menuntut ilmu fardu ain, siapa pun kita. Jadi di antara cabang-cabang ilmu fardu ain tu adalah ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fiqh dan juga ilmu tajwid. Jadi malam ni kita nak baca kitab tauhid, kitab risalah tauhid. Jadi sama-sama kita mengaji, sama-sama kita mendengar, mudah-mudahan betulkan niat kita, mudah-mudahan Allah membukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, pintu-pintu kefahaman kepada kita, agar dapat kita jadikan ilmu yang diberi oleh Allah ini sebagai panduan, pedoman untuk kita berusaha memperbaiki ibadat kita dan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan hati kita daripada memiliki niat-niat yang menjadi asbab amalan kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harap-harap malam ni line okeylah. Harap-harap line okey. Petang tadi tengah kita diteruk tu line. Lain tak clear. Tester RM5. Jangan main-main. Baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Jadi malam ni kita nak huraikan tentang sifat iradat Allah. Sifat iradat Allah. Iradat ini adalah nama bagi sifat kamalan, sifat kesempurnaan Allah. Bila sebut Allah, bila sebut Tuhan, di antara sifat yang mesti ada pada zat dia adalah iradat.
erti Melayunya sifat mengkehendaki ataupun sifat berkehendak. Jadi iradat ni memberi makna mengkehendaki ataupun berkehendak, sifat berkehendak ataupun sifat penentu. Itu iradat. Apa yang nak ditentukan oleh Allah, faham baik-baik. Apa yang nak ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kudrat, kita dah belajar dulu sebelum tajuk iradat ni, kudrat. Ulang balik secara ringkas. Kudrat adalah sifat perkuasa Allah. Peranan sifat kudrat mengadakan sesuatu mungkin atau meniadakan sesuatu mungkin. Itu peranan sifat kudrat. Kudrat peranan dia menjadikan makhluk atau meniadakan makhluk, atau mengadakan mungkin, atau membuat mungkin, atau meniadakan mungkin. Jangan lupa tu. Hukum akal yang 3 tu faham baik-baik, faham betul-betul. Kerana itu sifir yang sangat penting di dalam kita nak mempelajari, memahami ilmu tauhid. Hukum akal yang 3 tu. Wajib akli, mustahil akli, harus akli. Kita kena faham betul-betul. Wajib akli bermaksud perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada semata-mata, tidak boleh berubah menjadi tiada. Perkara mustahil adalah perkara yang tidak boleh diterima pada akal sekali-kali adanya. Ataupun perkara mustahil ni perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada semata-mata dan tidak menerima oleh akal adanya selama-lamanya. Itu erti mustahil. Dan erti harus pula sesuatu perkara yang akal kita boleh menerima adanya dan juga boleh menerima tiadanya. Ada pun akal boleh terima, tak ada pun akal boleh terima. Berlaku pun akal boleh terima, tidak berlaku pun akal boleh terima. Itu maksud harus. Ada pun sifat iradat Allah ni bukan harus. Sifat iradat Allah bukan mustahil. Sifat iradah Allah ni wajib. Yakni suatu perkara yang akal kita menetapkan, menghukumkan mesti sungguh-sungguh ada pada zat Allah. Bila dikatakan perkara yang wajib akli, sudah tentulah dia sesuatu yang sedia kala. Sedia kala. Apa erti sedia kala? Apa maksud sedia kala? Sedia kala bermaksud tiada permulaan. Sesuatu yang tidak ada permulaan. Sesuatu yang tidak ada permulaan. Baik, yakni menentukan sekalian mungkin. Mungkin ni makhluk lah. Kita ni mungkin lah. Alam ini mungkin lah. Susah kita, senang kita, bahagia kita, apa saja. Mungkin, faham betul-betul. Mungkin ni masih wallah, selain daripada Allah tu mungkin lah. Alam ni mungkin. Alam ni harus. Segala-galanya, langit, bumi, bulan, bintang, batu, kayu, manusia, setan, jin, iblis, binatang, tumbuhan, apa lagi? Apa sajalah. Itu namanya mungkin. Itu mungkin. Jadi peranan iradat ni menentukan mungkin itu. Sama ada nak dijadikan ataupun tidak dijadikan. Faham tak setakat situ? Iradat ni maknanya nak menentukan. Nak menentukan sesuatu yang asalnya sesuatu tu dia duduk dalam dua keadaan. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Jadi ini yang nak ditentukan. Kalau tidak ditentukan, makna kedua-dua ni hukumnya harus. Contoh kita ada duit, nak buat rumah pun boleh, tak nak buat rumah pun boleh. Itu orang panggil, itu belum menentukan lagi. Nak buat rumah pun boleh, tak nak buat rumah pun boleh. Nak beli pewangi boleh, tak nak beli pun boleh. Harus. Kemudian kita fikir-fikir, renung-renung, tilik-tilik, nak belilah. Itu namanya dah menentukan. Faham? Bila kita dah menentukan nak beli, ternafilah tak nak beli. Kita menentukan tak jadi belilah, maka menafikan nak beli. Bila kita tentukan nak buat rumah, ternafilah tidak buat rumah. Bila kita tak nak buatlah, makna menafikan nak buat.
Faham tak setakat tu peranan iradat? Iradat ni peranan ni nak menentukan, bukan nak membuat bukan nak menjadikan bukan nak menciptakan. Iradat bukan nak menciptakan, iradat bukan nak membuat. Peranan menjadikan, membuat itu kudrat. Kita dah belajar gitu sebelum ni. Kudrat peranan dia mengadakan, menciptakan, menjadikan atau meniadakan. Itu peranan kudrat. Iradat bukan. Iradat ni nak tentukan. Apa yang Allah ciptakan semuanya muafakat dengan apa yang Allah tentukan. Ingat tu. Apa yang Allah jadikan, apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah buat, semuanya bertepatan muafakat dengan iradat Allah. Muafakat dengan apa yang Allah dah tentukan. Contohnya kehadiran kita malam ni ada 7 orang, ada 8 orang, ada 10 orang. Ini maknanya Allah menjadikan majlis kita malam ni. Allah yang menciptakan majlis kita malam ni. Muafakat dengan apa yang telah Allah kehendak sediakan lagi. Begitulah juga ni kawan-kawan yang duduk dalam live ni, ada 77 orang ni. Allah telah menentukan 77 orang ni akan duduk dalam kuliah ni, akan duduk dalam room ni, akan duduk dalam live ni. Maknanya yang duduk dalam live ni 71 orang ni, 77 orang ni, yang masuk yang keluar tu semuanya mengikut kehendak Allah. Mengikut kehendak Allah. Jadi kita tengok siapa yang Allah Ta'ala kehendak istiqamah boleh duduk awal sampai habis. Jadi kalau sedia kala lagi Allah kehendak orang tu duduk 5 minit lah. Kalau Allah Ta'ala kehendak orang tu duduk daripada awal sampai habis lah. Tidak ada kita nak katakan dalam ramai-ramai itu dia terkeluar dengan sendiri tanpa Tuhan kehendak. Ataupun dalam 69 orang ni ada yang duduk dalam room ni dengan Tuhan tak kehendak. Dia duduk dalam room ni dengan sendiri tanpa Tuhan kehendak, tanpa Tuhan menjadikan. Hukumnya mustahil. Jadi apabila contohnya kita tahu, kita sedar dan kita yakin kehadiran kita di dalam majlis ilmu ni adalah dengan kehendak Allah sedia kala lagi, sebelum alam ini diciptakan. Sebelum alam ni diciptakan, maknanya nama-nama kawan-kawan semua ni telah dikehendaki oleh Allah pada hari ini, pada jam sekarang, pada minit sekarang, di tempat ni akan berada di dalam majlis ilmu. Itu tanda-tanda tadi yang Nabi kata, apabila Allah Ta'ala kehendak seseorang itu diberi kebaikan, diberi kebajikan, nescaya Allah Ta'ala akan memberikan kefahaman agama pada mereka. Dengan makna Allah dekatkan dia dengan ilmu, dengan makna Allah pilih dia jadi orang belajar agama. Tu tanda-tanda apa tadi? Seperti mana yang Nabi kata, may yuridillahu bihi khairan, siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendak, dengan makna Allah Ta'ala kehendak nak bagi dia banyak kebajikan, yufaqihu fiddin, nescaya Allah Ta'ala akan memberi faham kepada mereka itu tentang agama. Boleh tak nak faham agama dengan tak belajar? Jadi Allah jadikanlah sebab-sebab dia. Allah jadikanlah asbab-asbab dia. Dia nak mengaji, dia belajar, dia duduk dalam majlis ilmu. Bertepatan seperti mana yang Allah kehendak. Alhamdulillah, syukur. Padahal tidak wajib pun Allah pilih kita. Padahal tak wajib Allah pilih kita jadi penuntut ilmu. Allah nak sisihkan kita tak jadi masalah. Tidak mendatangkan keuntungan ataupun kerugian pada Allah. Sama ada kita dipilih ataupun kita tidak dipilih, tidak menambahkan apa-apa faedah ataupun mudarat pada Allah. Allah Ta'ala tak berkehendak dan tak berhajat kepada segala sesuatu yang lain. Bahkan segala sesuatu yang lain berhajat, berkehendak, bergantung kepada Allah. Kita bergantung kepada petunjuk Allah. Kita bergantung pada taufik Allah. Seandainya Allah tak pilih kita, mustahil kita boleh beribadat, mustahil kita boleh jadi penuntut ilmu, mustahil telinga kita ni nak dengar ilmu kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau Tuhan tak kehendak. Yakni menentukan sekalian mungkin. Mungkin tadi masuklah yang baik, yang tak baik, yang sempurna, yang tak sempurna, perbuatan yang disengajakan, perbuatan yang tidak disengajakan, apa yang kita mahu, apa yang kita tak mahu benda tu berlaku. Semuanya itu dengan kehendak Allah. Siapa dia Allah tu? Siapa dia Allah yang mengkehendaki, yang menentukan hari ni contohnya kita berniaga rugi? Siapa yang menentukan tu? Allah.
Allah tu siapa? Tuhan yang maha mengetahui segala-gala perkara. Dia yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita hari ini. Dia yang maha mengetahui apa yang memberi mudarat untuk diri kita hari ini. Ataupun kita yang lebih tahu daripada Allah. Ataupun kita yang lebih tahu daripada Allah. Ataupun kita yang lebih mengerti daripada Allah. Ataupun kita yang lebih memahami daripada Allah. Orang yang mengenal Allah, dia akan jawab, sesungguhnya Allah lah yang terlebih maha mengetahui. Bukan sekadar Allah mengetahui, Allah pula bersifat dengan maha adil. Maknanya maha suci Allah daripada bersifat zalim. Maha suci Allah daripada bersifat zalim. Apa maksud zalim? Salah meletakkan sesuatu. Tak kena buat sesuatu yang tak patut. Itu zalim. Nampak tak? Jadi hamba yang mengenal Allah, apabila dia mengenal Allah, walaupun Allah Ta'ala menentukan kepada diri dia benda yang tak sedap, benda yang tak seronok, benda yang dia tak mau, dia tetap redha dengan Allah. Sebab apa dia boleh redha tu? Sebab dia kenal Tuhan. Sebab apa dia redha? Sebab dia kenal tu. Dia kenal Tuhan dia. Dia kenal Tuhan dia. Dia tak berjahat sangka dengan Allah. Meskipun yang dia dapat tadi benda yang dia tak ingin. Sebab dia yakin pilihan Allah itu yang terbaik untuk diri dia. Tak semua benda yang kita rasa elok tu baik untuk diri kita. Tak semua benda yang kita rasa tak elok tu mudarat untuk diri kita. Kadang-kadang benda yang tak sedap itulah memberi manfaat. Ubat sedap ke tidak? Tak sedap, tapi memberi pada hukum adat lah. Ada pun hakikatnya yang menyembuhkan Allah. Tapi ubat ni benda yang kita tak suka, pahit. Pahit, tak mau. Tapi walaupun pahit, walaupun kita benci, walaupun kita tak suka, tapi memberi manfaat. Gula, sedap bukan main manis, tapi memberi mudar. Faham tak tu? Begitulah juga apa yang kita alami. Tak semestinya apa yang kita kata, benda ni baik kalau aku dapat, benda ni bagus kalau aku dapat, benda ni kalau aku dapat, beruntungnya. Tu kata kita. Bukan kata Allah. Contohnya, alangkah bagusnya kalau aku jadi jutawan. Tu kata kita. Tapi pada Allah, kalau muka macam kita ni jadi jutawan, langsung tak semayang lah jawabnya. Sebab tu Allah tak bagi kaya. Sebab Allah tahu, kalau muka macam kita ni jadi jutawan, minta ampun maaf lah. Ni duit tak ada pun sombong dengan Tuhan. Duit tak ada pun sombong dengan Tuhan. Hidup tak mewah pun sombong dengan Allah. Apatah lagi kalau mewah. Tu contoh hikmah. Jangan kita ingat apa yang kita fikir tu yang terbaik untuk akhirat kita. Kadang-kadang apa yang kita fikir terbaik itulah yang menjahanamkan akhirat kita. Sebab tu minta-minta Allah tak bagi, minta-minta Allah tak bagi, kerana Allah Ta'ala tidak kehendak nak memberi mudarat pada diri kita. Allah nak suruh kita jadi orang yang sabar, yang redha, yang bersangka baik dengan Allah, berasa qanaah, berasa cukup, berasa memada dengan apa yang Allah beri. Sebab Allah tahu banyak nikmat yang Allah bagi kita tak syukur. Semiskin ni, sesederhana ini pun banyak nikmat yang Allah kita tak syukur. Apatah lagi kalau melimpah ruah, lagi banyaklah yang kita tak syukur. Betul ke tidak? Betul. Kalau dah Allah bagi 10 benda, kita hanya syukur 1-2 je. Yang 8 lagi kita salah guna. Kalau Allah bagi 1000, bukankah lagi banyak nikmat yang kita kufur? Sebab tu kita kena sangka baik dengan Allah. Allah bukan nak naya kita. Allah bukan nak menanya kita. Allah bukan nak menzalimi kita. Bagi kita benda yang tak sedap. Bagi kita benda yang kita tak mau. Dia terlebih maha mengetahui apa yang memberi manfaat dan apa yang memberi mudarat untuk diri kita. Ilmu kita setakat mana? Adakah ilmu kita menandingi ataupun menyamai dengan ilmu Allah? Mustahil. Jadi bukan senang kita nak kata redha dengan qada qadar tu kalau tak kenal Tuhan. Bukan senang nak redha dengan takdir Allah kalau tak kenal dan tak faham siapa tu Tuhan. Bahkan kita akan jadi berjahat sangka dengan Allah. Wal'iyadha billah min dhalik. Jahat sangka dengan Allah ni dosa besar. Dosa besar. Orang yang bersangka jahat dengan Allah tu dosa besar. Sangka jahat sama manusia pun dosa besar dah. Apatah lagi berjahat sangka dengan Allah.
Allah tak sayang aku ni. Tu jahat sangka dengan Allah lah tu. Allah tak sayang aku. Jahat sangka tu dengan Tuhan dah. Hati-hati. Jaga akidah kita. Ni akidah ni nak pakai pagi, petang, siang, malam. Akidah ni nak pakai pagi, petang, siang, malam. Malanglah, rugilah orang yang tak nak ambil tahu tentang akidah. Rugi sangat orang yang tak nak belajar ilmu akidah ni. Apa yang dipegang dalam hati kalau tidak ada kefahaman? Apa yang kita pegang dalam hati itu bergantung dengan apa yang kita faham. Kalau salah fahamnya, salahlah pegangannya. Kalau betul kefahamannya, betullah pegangannya. Jadi kita belajar ni sebab nak tahu apakah pegangan yang betul supaya kita nak pegang. Dan nak tahu apakah fahaman yang salah untuk kita buang. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak bezakan fahaman yang betul dan fahaman yang salah? Pegangan yang betul dengan pegangan yang salah kalau kita tak ada ilmu. Betul? Bila kita dah tak boleh beza, nak ambil yang mana, nak buang yang mana? Kalau kita tak ada ilmu, tak boleh nak beza. Bila tak boleh beza, kita nak ambil yang mana, nak buang yang mana? Sebab kita tak boleh bezakan mana yang betul, mana yang salah. Orang yang boleh membezakan yang betul salah ni apabila dia ada kefahaman, dia ada ilmu, baru boleh beza betul salah. Sebab tu mengajilah sahabat, jangan sombong. Jangan sombong. Allah tu nama sesiapa pun tahu. Tuhan tu nama dia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi sejauh mana kefahaman kita? Berapa ramai di antara hamba yang salah faham dengan Allah? Dia katanya Allah berat sebelah, Allah tak adil, Allah tak mengerti, Allah tak faham, Allah tak tahu. Bukankah dalam tak sedar dia dah meletakkan sifat kekurangan pada Allah? Apa hukum meletakkan sifat kekurangan pada Allah? Tak rosak akidah. Rosak akidah. Dah rosak akidah, apa jadi pada ibadat yang kita dah buat? Semayang, haji, umrah, wakaf dan macam-macam lagi. Semuanya binasa. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu sahabat, tolonglah faham. Tolong faham. Kecuali kita dah faham, tak nak mengaji, tak apa. Tapi kalau belum faham, wajib mengaji. Jangan sombong. Sementara ada peluang ni, rebut cepat-cepat. Ambil cepat-cepat. Takut nanti datangnya kematian kita dalam keadaan kita tak sempat lagi nak belajar. Jangan sombong. Jangan lebih mementingkan hal keduniaan. Jangan lebih membimbangkan ataupun risau tentang hal-hal dunia. Risau tentang kecelakaan dunia tapi tak pernah risau tentang kecelakaan dan kebinasaan akhirat. Jangan sahabat ni, jangan kita pakak-pakak saling ingat, mengingati, nasihat menasihati, tegur menegur, bukan bererti kita dah baik dah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Elok molek sama. Tu dia simpuh sama dia orang. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong tolong menolong atas atas kebaikan, atas ketakwaan. Bukan kita baik dak, tapi sama-sama nak berusaha memperbaiki ibadat. Bukan maknanya saya baca kitab ni saya orang baik. Allah tutup je dosa saya, aib saya daripada korang. Pada kalian. Okey, ingat tu. Iradat ni menentukan perkara mungkin. Tak ada kena mengena dengan benda wajib, tidak ada kena mengena dengan benda mustahil. Jadi betul ke tidak kalau kita nak kata begini? Saya nak buat ayat begini contohnya. Allah telah mengkehendaki. Allah telah mengkehendaki bahawasanya Allah itu berkuasa. Boleh tak nak kata macam tu? Allah telah menentukan yang dia itu berkuasa. Boleh tak? Jawab boleh. Boleh ke tak boleh? Sahabat, jawab sahabat. Kang tidur. Jawab. Boleh tak kita nak kata Allah telah mengkehendaki yang dia berkuasa? Jawab. Ni ada 72 orang, baru 3 orang jawab. Kita ngaji seronok-seronok lah, bukan marah tak. Tak boleh.
Lagi. Baru 5 orang. Boleh tak kita nak kata Allah telah mengkehendaki yang dia berkuasa? Allah telah menentukan yang dia tu berkuasa. Boleh tak? Jawabnya tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Oh, canon. Kau putih. Canon. Tak boleh lah. Sebab kekuasaan Allah tu perkara wajib. Kekuasaan Allah tu dah ada sedia kala lagi. Bukan sebab Allah menentukan. Lagi pula kekuasaan Allah bukan perkara mungkin. Faham? Jaga tu dia punya kaedah tu. Sifat iradat, kegunaan dia ataupun peranannya menentukan perkara mungkin. Bila sebut menentukan perkara mungkin, dengan sendiri kita tahu dan kita faham perkara wajib dan perkara mustahil tidak termasuk. Ataupun kita nak kata begini, tidak ada anak bagi Tuhan tu sebab Tuhan tak kehendak. Boleh tak? Tidak boleh. Biasa atas makhluk je kan. Kenapa dia? Biasa atas makhluk tak faham Kak Na. Apa benda tu? Ni boleh-boleh apa? Lotus. Apa yang boleh? Ingat faham betul-betul. Makna kita tak boleh nak kata Allah yang menentukan dia berkuasa. Tak boleh. Kenapa? Kerana berkuasa Allah itu perkara wajib. Dah memang sedia kala Allah kuasa dah. Bukan Allah menentukan dia berkuasa. Menentukan ni adalah untuk benda yang boleh jadi ada dan boleh jadi tiada. Kekuasaan Allah bukan boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Kekuasaan Allah tu mesti ada. Tak apa kita belajar daripada tak faham lah jadi faham. Daripada salah tu bila diperbaiki kita akan ingat lama. Dan begitulah juga, boleh tak kita nak kata tidak adanya anak Tuhan sebab Tuhan tidak menentukan? Boleh tak nak jawab begitu? Jawabnya tak boleh. Allah Ta'ala mengkehendaki atas mungkin makhluk. Ada ataupun tiada? Boleh tak kita nak kata tidak adanya anak Tuhan itu, tidak adanya anak bagi Tuhan itu kerana Allah tidak mengkehendaki dan Allah tidak menentukan? Boleh tak? Jawabnya tak boleh. Kenapa? Jawapan dia sama juga. Kerana anak Tuhan itu bukan perkara mungkin. Anak Tuhan itu perkara mustahil. Begitu jawab dia. Jangan kita main hentam sebarang aja. Kalau contoh dijawab begini, tidak ada anak Tuhan tu sebab Tuhan tak kehendak. Oh, maksudnya begitu kalau Allah kehendak boleh jadi adalah anak Tuhan. Padahal adanya anak Tuhan itu bertentangan dah dengan apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam Quran, betul? Adanya anak Tuhan tu mustahil. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Macam mana pula kita nak kata boleh jadi ada anak Tuhan? Padahal anak Tuhan tu bukan benda yang boleh jadi ada. Benda yang mustahil ada. Samalah seperti sifat kudurat dulu, sifat kuasa dulu. Sifat kudurat pun tidak bertakluk kepada perkara wajib dan mustahil. Jadi kita jangan salah faham. Memang Allah Ta'ala itu maha berkuasa, tapi berkuasa di atas tiap-tiap perkara yang mungkin ataupun perkara yang harus. Bukan berkuasa untuk meniadakan benda yang mustahil ataupun yang wajib. Yang wajib bukan dijadikan. Yang mustahil itu bukan dibinasakan. Yang wajib sesuatu yang dah memang sedia ada. Yang mustahil adalah sesuatu yang dah memang tiada dan tak boleh terima ada. Jadi janganlah kita kata Allah Maha Kuasa nak menyerupai malaikat. Allah tu dia berkuasa. Kalau dia nak menyerupai malaikat, dia boleh. Mana boleh cakap macam tu? Menyerupai dengan makhluk, menyerupai malaikat itu hukumnya mustahil.
Jadi jangan kita kaitkan Allah kuasa kalau nak jadi macam malaikat. Allah kuasa nak menyerupai makhluk. Allah kuasa nak duduk dalam bumi. Allah kuasa nak duduk dalam alam. Mana boleh cakap begitu? Kerana duduk dalam bumi, duduk dalam alam itu perkara mustahil. Membawa kepada Tuhan tu menyamai makhluk. Inilah sahabat. Sebab itulah ajak mengaji. Ajak mengaji tauhid ni. Kalau tak kita cakap ikut sedap mulut je. Padahal perkataan yang kita cakap tadi tu kadang-kadang merosakkan akidah. Dah kalau akal boleh terima benda mustahil, dah kalau akal boleh terima yang Tuhan tu seperti makhluk, bukan merosakkan akidah ke? Sebab tu bila ulama ajak ngaji tu, ngaji je lah. Janganlah buat sombong. Time cari duit, carilah duit. Time mengaji lah. Bukan suruh mengaji 24 jam. Bukan suruh mengaji sepanjang tahun. Ada hari mengaji, ada masa mengaji, ada masa cari duit. Macam tu lah. Jadi kita nak dunia, nak juga akhirat. Kita nak senang dunia, nak senang lebih-lebih lagi akhirat. Nak senang akhirat, dia pakai ilmu, pakai amal, bukan pakai duit, bukan pakai pangkat jawatan. Duit, pangkat jawatan ni semua kita tinggalkan. Jadi mengajilah, mengaji. Buat jadual waktu sahabat. Yang belum ada buat jadual waktu, tolong buat jadual waktu agar kita tidak meninggalkan ilmu yang fardu. Barulah rezeki kita Allah bagi dalam keadaan Allah redha. Barulah Allah memberi berkah pada rezeki kita walaupun sedikit. Sebab Allah beri dalam keadaan Allah redha, Allah suka dengan kita, Allah seronok dengan kita. Apa gunanya harta kekayaan, pangkat jawatan tapi Allah beri dalam keadaan Allah sangat benci dengan kita? Mengajilah, mengaji. Gunakan kesempatan ni, umur kita tak tahu apa. Nanti datang tiba-tiba sahabat. Nanti datang tiba-tiba, takut nanti kita tak sempat. Jangan kata tak sempat buat persiapan, tak sempat nak usaha. Tak sempat nak usaha kan, matilah. Berapa ramai kan orang mati terkejut. Dia menyangkakan dia ada kesempatan nak belajar, dia menyangkakan dia ada kesempatan nak taubat, dia sangkakan yang dia ada kesempatan nak berubah jadi baik. Tapi oleh kerana menangguhkan, tangguh, mati dalam keadaan tak buat apa-apa pun. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kena bersegera. Jangan tangguh-tangguh dah. Jangan tangguh-tangguh dah. Belajar. Tak faham pun tak apa. Yang memberi faham tu Allah. Allah suruh kita usaha belajar. Tak payah fikir faham tak faham, itu urusan Allah. Nak bagi faham tu urusan Allah, bukan urusan kita. Kerja kita belajar, kerja kita usaha, kerja kita buat sebab. Ada pun yang menghasilkan itu Allah. Sebab tu kita mengaji malam ni tak pandai tak dosa. Malam ni kita ngaji tak faham tak berdosa. Sebab kita berusaha nak memahami, usaha nak belajar. Itu yang Allah suruh. Allah tak hukumkan dosa kalau kita dah bersungguh tapi tak faham. Tapi kalau kita tak faham sebab tak belajar, itu tak faham sebab tak nak belajar, itu dosa. Kalau tak faham sebab tak diberi faham oleh Allah sedangkan dia berusaha bersungguh belajar, itu tak dosa. Jadi mengaji sahabat. Benar tu. Kenal Allah tu supaya timbul dalam hati rasa takut, rasa gerun, rasa malu, rasa sayang, rasa cinta. Daripada situlah nanti yang akan mengubah kita jadi dekat dengan Allah. Kalau sekadar dengan nama, macam mana kita nak merasakan hebat? Kalau sekadar mendengarkan nama Allah, kita pun tak faham, kita pun tak tahu, kita pun tak mengerti. Macam mana nak rasa gerun? Macam mana nak rasa takut? Macam mana nak rasa bimbang dengan ancaman-ancaman Allah tu? Kalau Allah tu sendiri kita tak faham bagaimana sifat-sifat dia. Dia kalau sayang bagaimana? Kalau dia benci macam mana pula? Kalau dia bagi nikmat macam mana pula? Kalau dia azab macam mana pula? Lepas tu ngaji dah. Ngaji. Hui, ngaji. Mari belajar. Tak ngaji dengan saya pun tak apa. Banyak lagi tok guru yang sebetul-betulnya. Banyak lagi tok guru, ustaz-ustaz yang alim, yang warak. Pergi ngaji dengan dia orang.
Asalkan ngaji. Bukan wajib ngaji dengan saya. Wajib ngaji dengan mana-mana orang. Tapi asalkan fahamannya betul, akidahnya betul, syariatnya betul. Bukan makna mana-mana orang tu hentam ikut suka hati dah. Pilih guru ni makna pilih agama. Salah guru, salahlah agama kita. Jadi hati-hati dalam memilih guru. Kerana guru ni tempat ambil agama. Salah guru, salahlah agama yang kita ambil. Salahlah amalan kita. Sesatlah ibadat kita. Tak dapatlah redha Allah. Jadi waspada juga tu. Hati-hati. Baik. Jadi harap-harap faham dah tu peranan iradat. Ni ada hubung kait dengan rukun iman kita tu. Percaya dengan qada dan qadar Allah. Percaya qada dan qadar Allah makna yakin sungguh-sungguh di dalam hati. Apa sahaja yang terjadi, yang berlaku baik ataupun tidak, seronok ataupun tidak, semuanya itu telah diatur oleh Allah, telah dikehendaki oleh Allah sedia kala lagi, dan Allah lah yang menjadikan perkara tersebut. Maka hamba yang mengetahui dan yakin dengan hal sedemikian akan menjadikan dia hamba yang redha, setuju. Redha makna setuju dengan aturan Allah. Setuju dengan aturan Allah atas diri dia. Dia dapat senang pun dia setuju, dia dapat susah pun dia setuju. Bila dia dapat nikmat dia syukur, bila dapat bala dia bersabar dan bersangka baik dengan Allah. Dapatlah dia kemuliaan. Beri bala pun Allah sayang, beri nikmat pun Allah sayang. Kita tak. Bila dapat nikmat Allah benci sebab kita kufur. Bila dapat bala Allah lagi benci sebab kita tak redha dengan takdir Allah. Bila dapat benda senang, bila dapat apa yang kita inginkan, kita lupakan Tuhan, makna tak bersyukur. Maknanya salah gunakan nikmat. Tak syukur tu makna salah guna nikmat, tu makna tak syukur. Kerana makna syukur apa? Makna syukur menggunakan nikmat itu kepada perkara yang disuruh oleh Allah. Itu nama syukur. Bukan memuji. Memuji lain. Mulut kita boleh puji, tapi bersyukur belum tentu. Alhamdulillah hari ni sihat. Adakah kita syukur dengan nikmat sihat yang Allah bagi hari ni? Berapa ramai orang yang sihat tapi tak solat? Betul ke tidak? Berapa ramai orang yang diberi sihat oleh Allah tapi tak solat? Adakah dia bersyukur dengan nikmat sihat? Tak. Meskipun lidahnya kata alhamdulillah hari ni sihat aku. Mana segala puji bagi Allah yang memberikan kesihatan pada diri aku hari ni. Itu baru dia memuji. Kalau dia gunakan kesihatan dia kepada perkara yang Allah redha, barulah panggil bersyukur. Panggil syukur. Faham? Syukri. Syukur balik. Syukri. Syafiq siapa pun. Kadang kita puji Allah atas nikmat yang Allah bagi, tapi kita tak syukur. Orang tak faham. Bila disebut macam tu, namanya dia bersyukur. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah kaya. Alhamdulillah aku waras. Dah, mana kita gunakan akal kita? Ada tak pernah kita gunakan akal untuk mengenal Allah, memahami hukum hakam Allah, memikirkan tentang amal akhirat? Tak pernah. Namanya kufur nikmat akal. Kufur nikmat kewarasan yang diberi oleh Allah. Alhamdulillah hari ni meniaga untung berlipat kali ganda. Baik, mana gunakan duit tu? Mana gunakan keuntungan tu? Buat benda halal ke buat benda haram? Faham baik-baik makna syukur. Faham baik-baik makna syukur. Mata boleh melihat. Tu nikmat. Mana guna mata? Tengok benda haram ke tengok benda halal? Tengok benda haram namanya kufur nikmat mata. Tengok benda halal namanya syukur. Telinga kita boleh mendengar. Apa perkataan yang kita tadah dengar? Adakah kita menadah dengar benda yang haram? Allah jadikan telinga ni boleh mendengar bukan untuk tujuannya menadah dengar benda haram. Tetapi Allah menjadikan telinga kita ni untuk mendengar perkataan yang baik. Tapi kita tadah dengar umpatan. Kita tadah dengar rahsia orang. Kita tadah dengar keaiban orang. Rahsia orang. Namanya kufur nikmat pendengaran. Lidah Allah bagi boleh bercakap supaya cakap benda yang baik-baik.
Tapi kita gunakan lidah cakap benda yang tak baik. Namanya kufur nikmat lidah. Begitulah seterusnya. Jadi memuji belum pasti lagi bersyukur. Tapi mana-mana hamba yang bersyukur, itu sebenarnya dia sedang memuji Allah. Dia puji Allah. Walaupun mulutnya tak cakap Alhamdulillah. Walaupun mulutnya tak cakap Alhamdulillah, tapi apabila dia menggunakan nikmat itu kepada perkara yang Allah redha, dengan sendiri dia termasuk dalam golongan orang yang memuji Allah, memuji kebesaran Allah. Tanda dia mentauhidkan Allah, tanda dia membesarkan Allah, tanda dia memuji-muji Allah. Walaupun mulutnya tak sebut Alhamdulillah. Okey. Hakikatnya ialah sifat yang qadim lagi azali. Makna sifat kehendak Allah ni sifat yang sedia kala ada pada Allah. Sedia kala. Makna tidak ada permulaan. Adanya sifat iradat ni pada Allah. Bukan asalnya iradat ni tak ada. Kemudian baru Allah ada kehendak. Tak. Bukan begitu. Mustahil. Segala sifat Allah tu semuanya qadim lagi azali. Sedia kala semuanya. Tidak ada satu pun sifat Allah yang baharu. Ni kawan-kawan gunakan data, duk ikut kuliah, nama syukurlah tu. Itu nama syukur. Tapi kita gunakan data internet, kita tengok benda-benda maksiat. Namanya kufur nikmat. Begitulah seterusnya. Baik. Hakikatnya iradat tu ialah sifat yang qadim. Apa maksud qadim? Sesuatu yang tidak ada permulaan. Kadang panggil qadim, kadang panggil azali. Setengah ulama kata sama, qadim azali sama. Dan kemudian apa lagi? Sabit berdiri pada zat Tuhan. Sabit berdiri ni maknanya sungguh-sungguh ada di zat Allah. Sabit berdiri itu maknanya sungguh-sungguh ada. Tulislah, jangan angguk-angguk je nanti lupa. Sabit tu kan lama sabit rumput pula kan. Sabit tu makna sungguh-sungguh. Sabit berdiri pada zat Tuhan. Sabit berdiri pada zat Tuhan maknanya sungguh-sungguh ada pada zat Allah. Sungguh-sungguh ada pada zat Allah. Sedia kala lagi. Dengan dia, jaga dia tu. Dengan dia makna dengan iradat. Dia tu iradat. Dengan dia, yakni dengan iradat tu, menentukan segala perkara yang harus. Gariskan situ. Biar nampak. Dengan dia, dengan iradat ni, Allah menentukan apa? Perkara yang harus. Ataupun setengah yang harus ada, ataupun setengah yang harus atas mungkin. Mana benda yang boleh berlaku atas mungkin lah. Benda yang boleh berlaku, benda yang boleh terjadi, benda yang boleh berlaku, boleh terjadi ke atas mungkin tu. Macam kita ni, boleh berlaku mati, boleh berlaku hidup, boleh berlaku senang, boleh berlaku susah, boleh berlaku bahagia, boleh berlaku tidak bahagia. Itu yang dimaksudkan dengan barang yang harus atas mungkin. Kita sihat, harus tak sakit? Kita meniaga untung, harus tak rugi? Kita rugi, harus tak untung? Kita ahli maksiat, harus tak taat? Orang yang beriman, harus tak dia kufur? Orang yang kufur, harus tak dia beriman? Sebab perkara itu semua mungkin. Sebab tu kita jangan sombong. Meskipun hari ni kita boleh sembahyang puasa, mengaji, besok belum tentu. Sebab harus kita jadi ahli maksiat besok. Harus kita buat maksiat besok ataupun sebentar lagi. Jadi jangan sombong. Apa yang ada pada kita ni bukannya wajib, semuanya harus. Benda yang boleh berubah hari ni solat, besok tonggang arak. Tak mustahil. Orang tu tonggang arak hari ni, besok jadi waliullah, kekasih Allah. Orang tu hari ni kufur, besok dia beriman. Yang beriman hari ni, besok dia murtad. Na'udzubillah min zalik. Nak cerita perkara mungkin. Jangan kata mustahil. Dah. Jangan kata mustahil. Aku ni dah beribadat, dah mengaji dah, mustahil aku. Tak ada mustahilnya. Harus.
Aku ni orang kaya lah. Aku ni orang kaya lah. Mustahil lah aku akan jadi muflis. Dah. Tidak mustahil. Harus. Kita keji orang tu. Kau ni hina, kau ni kotor, kau ni jijik, kau ni miskin, kau ni apa kedana. Jaga-jaga. Sebab kaya dia tu harus. Jangan sombong. Hari ni kita kutuk kawan kita. Kau ni merempat, miskin, apa kedana, bebal. Tak maju kau. Bergambus kau daripada sini. Jaga. Sebab kekayaan, kesenangan pada dia tu harus. Allah boleh tukar sekelip mata. Faham? Jadi kita kutuk orang ini. Ni penyangak ni, buat maksiat ni. Ini ahli maksiat, kotor ni, jijik ni. Jaga. Ketaatan dia tu harus. Esok dia jadi orang yang jauh lebih soleh, lebih bertakwa daripada kita. Kita pula jatuh dalam maksiat yang besar-besar. Dia orang yang fikir macam tu, dia takut. Sebab Allah boleh ubah dia bila namanya ta'alluq qabdah. Kita dah belajar dulu. Ta'alluq qabdah makna di dalam genggaman Allah, makna dalam genggaman urusan Allah. Dalam urusan Allah kita ni dalam urusan Allah, setiap detik, setiap saat, setiap waktu dalam urusan Allah. Siapa pun yang kaya dalam pentadbiran Allah, yang miskin juga dalam pentadbiran Allah. Allah nak ubah yang miskin jadi kaya sekelip mata, yang kaya jadi papa kedana sekelip mata, boleh. Yang taat jadi ahli maksiat, yang ahli maksiat tukar jadi taat. Harus bagi Allah. Harus bagi Allah. Orang yang tahu dia akan takut. Ya Allah, janganlah kau tarik kembali nikmat taufik ni, ya Allah. Sebab kau harus tarik balik, ya Allah. Selama ni kau bagi aku semayang, kau bagi aku puasa, kau bagi aku mengaji, kau bagi aku mengajar, kau bagi aku faham, kau bagi aku beramal. Kekalkanlah nikmat taufik ni, ya Allah. Janganlah kau tarik balik. Sebab tu kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, kau jangan cabut balik, kau jangan tarik balik, kau jangan ambil balik, ya Allah, petunjuk yang telah kau bagi. Rabbana la tuzigh qulubana, kau jangan tarik balik hati kami ni daripada petunjuk, ya Allah. Setelah kau bagi, kau jangan tarik balik, ya Allah. Ba'da idh hadaitana, selepas daripada kau dah bagi petunjuk, kau jangan tarik balik, ya Allah. Sebab harus bagi Allah menarik kembali. Tu doa orang yang takut tu, takut Allah tarik balik. Sebab kalau tarik balik, habislah kita. Lekalah kita, sia-sialah kita, buat maksiatlah kita. Dengan dia menentukan segala perkara yang harus ataupun perkara yang setengah harus atau mungkin. Ialah jua yang memperbuat apa yang dikehendaknya. Ialah Allah. Ialah Tuhan. Ialah Allah yang memperbuat apa yang dikehendaknya. Dia nak buat apa, bebas atas diri dia. Kau siapa? Kita siapa nak komplain? Sedar tak diri kita ni? Siapa kita nak komplain Tuhan? Siapa engkau? Makan minum kau pun Tuhan tanggung. Pekerjaan kau pun Tuhan yang bagi. Paras rupa kau pun Tuhan yang buat. Siapa engkau? Dulu kau tak pernah ada pun atas alam ni. Dulu kita tak pernah ada pun atas alam ni. Kemudian Allah ciptakan. Tiba-tiba kau nak sombong pula. Nak sombong dengan Tuhan yang menjadikan kita. Nak sombong dengan Tuhan yang dah memberi pelbagai nikmat pada diri kita. Memberi pertolongan pada anak bini kita. Pada mak bapak kita. Siapa kita? Nak arah-arahkan Tuhan. Mesti buat begini, jangan buat begitu. Siapa kita? Sedar ke tidak diri kita siapa? Nak kata Tuhan buat tak adil, Tuhan buat tak kena.
Hukum Tuhan begini tak patut, hukum Tuhan begitu tak patut. Kau siapa? Kau sedar tak kau siapa? Siapa makhluk, siapa khalik, siapa yang diciptakan, siapa yang menciptakan. Siapa yang diberi rezeki, siapa yang memberi rezeki. Sebab tu kita kalau tak kenal Tuhan, kita jadi sombong. Bila tak kenal Tuhan, jadi sombong, lupa diri. Nak arah-arahkan Tuhan. Ya Allah, tak kena kau buat macam ni. Kau siapa? Kau siapa nak kata Tuhan tak kena takdirkan begini dan tak kena takdirkan begitu? Kau siapa? Kau hamba, kau makhluk, kau hina, kau keji. Dulu kau tak ada. Kau duduk atas dunia ni menumpang bumi Tuhan. Bumi ni Allah ciptakan menumpang pelbagai makhluk. Setan, jin, iblis, binatang pun duduk di sini. Betul? Sebab tu suruh kenal Tuhan. Kenal Tuhan. Jangan banyak komplain. Jangan banyak komplain. Kata Tuhan tak kena takdir begini, Tuhan tak kena takdir begitu. Sepatutnya Tuhan buat begini. Kalau kita kata sepatutnya Tuhan buat begini dan sepatutnya Tuhan buat begitu, maknanya dia belum sempurna. Na'udzubillah min zalik. Sedar tak perkataan tu merosakkan akidah? Taubat pada Allah balik. Taubat pada Allah sungguh-sungguh. Sebab tu tak kenal Tuhan ni bahaya. Benarlah kata ulama, kalau tak kenal Tuhan ni boleh jatuh kafir. Kalau tak kenal Tuhan boleh jatuh kufur. Contohnya macam tadi ya. Tu sebab tak kenal lah tu dia kata Tuhan tak adil. Sebab tak kenal lah tu dia kata Tuhan tak patut buat begini dan begitu. Maknanya ada kekurangan, masih ada kelemahan pada Allah. Berlawanan lah dengan maksud sempurna tadi. Bila dah kata Allah sempurna, maha suci lah daripada sebarang jenis kekurangan. Kita tak boleh nak iktikadkan dua benda dalam satu masa. Allah tu sempurna, dalam masa yang sama dia juga ada kekurangan. Mana boleh? Bila dah kata sempurna, sempurna. Bila dah kata kurang, kurang. Tapi kita oleh kerana tak faham, kita campurkan. Allah tu maha sempurna tapi dia zalim kadang-kadang. Macam mana? Allah tu sempurna tapi dia zalim. Sempurna dengan zalim mana boleh berhimpun? Zalim itu bukan sempurna. Zalim itu kekurangan. Inilah sebab tak nak belajar lah ni. Dah belagak pandai, dah belagak alim. Macam dah alim sangat, macam dah pandai sangat, macam dah kenal Tuhan sangat. Mentang-mentang lahir di kalangan mak bapak Islam, ingat kita kenal Tuhan ke? Mentang-mentang kita dah sebut Tuhan berpuluh tahun, ingat kita dah kenal Tuhan ke? Orang yang kenal Tuhan bukan macam tu. Orang yang kenal Tuhan, dia akan hormat, dia akan malu, dia akan segan, dia akan takut, dia akan risau, dia akan bimbang. Bukan sewenang-wenangnya mengatakan Tuhan begini dan begitu. Itu tanda orang tak kenal tu, tak kenal Tuhan. Sebab tu ulama kata mari belajar, mari kenal Tuhan. Sebab kalau tak kenal Tuhan, kecelakaan dia besar. Boleh merosakkan akidah tanpa kita sedar. Kita syok semayang, syok puasa, buat haji, buat umrah, sedekah sini, sedekah situ, wakaf sini, wakaf situ, zakat sini, zakat situ. Rupa-rupanya akidah kita tak betul dengan Allah. Apa jadi dengan amal ibadat yang kita buat? Adakah Allah terima amal ibadat yang dibuat oleh orang yang rosak akidahnya? Dah, Allah tak terima. Hukum ni, makna janji Allah, Allah tak terima. Tapi kalau Allah nak terima juga, itu harus bagi Allah. Baru ni kita ada tengoklah dalam TikTok, apa masalah apa Ustaz Wadi kata apa, orang yang dedak aurat ni kalau mati confirm neraka, confirm diazab oleh Allah. Lepas tu ada seorang ustaz kata bukan confirm, harus bagi Allah. Jadi dua-dua betul. Dua-dua betul. Yang Ustaz Wadi kata orang buat maksiat ni mati kena azab, itu telik kepada janji Allah. Telik kepada janji Allah, hukum aradi, yang buat maksiat kena azab. Itu telik kepada janji Allah. Kan Allah banyak duk sebut dalam Quran tu, kalau buat begini azabnya begini-begini. Jadi telik kepada janji Allah, confirm lah kena. Confirm lah. Orang tak beriman, confirm neraka lah. Garanti neraka punya. Tu tilik janji.
Orang yang mati buat maksiat, mati bawa dosa banyak, garanti neraka. Tapi pada akal kata harus Allah nak masukkan dan harus Allah tak nak masukkan. Itu hukum akal. Tapi hukum syaraknya Allah dah janji dah. Buat begini azab ni. Nampak tak? Jadi dua-dua betul, tak payah bergaduh. Tak payah nak masuk campur. Nak kata yang ni ustaz ni betul, ustaz ni tak betul lah. Kita tu yang bebal ni. Kita yang nak kena mengaji. Akhir zaman ni zaman orang jahil hukum orang alim. Akhir zaman ni, zaman kita ni zaman orang jahil menghukum orang alim. Zaman orang mandi wajib tak sah, hukum orang alim. Inilah zaman dia. Zaman orang sembahyang tak sah, hukum orang alim. Inilah zaman dia. Akhir zaman dah. Jadi sebab tu kalau yang terbaik kita lebih diam lebih baik, diam lebih selamat. Jangan cakap seolah-olah kita pun alim juga. Padahal mandi wajib tak terangkat-rangkat lagi hadah 40 tahun dah. Dia berjimat 40 tahun dulu. Jimat yang mula-mula dulu, hadah tak terangkat lagi sampai sekarang. Sebab mandi wajibnya tak pernah yang sah. Nak sah macam mana? Tak pandai. Main siram-siram macam siram kereta. Sebab itulah ngajilah. Ngajilah. Kena paksa dulu ngaji ni. Kita tengok orang yang mengaji tu dia paksa, bukan nampak dia sengih-sengih, dia seronok tu. Nak nyedapkan hati je, muka senyum-senyum. Muka senyum-senyum tu nak nyedapkan hati je. Padahal nafsunya menyampah, menyirap, meluat. Yang nama ibadat ni mana ada nafsu suka. Betul? Betul. Sebab tu kalau kata alah ni cuti kelas. Yeay. Tapi dia buatlah komen. Alah ustaz. Konon lah, konon sedih lah. Tak payah berlakon lah. Itu semua kita dah lalui. Allah ustaz, rugi lah tak ada kelas malam ni. Aduh, cik. Tak payah membongak lah. Nafsu bukan main melompat seronok lagi. Yelah, jujur je lah, tak yang bohong. Kan? Seronok. Mana ada seronok ibadat ni? Ibadat tak seronok. Kecuali ni dah peringkat Nabi Rasul, wali-waliullah tu lain. Di hatinya dah lain. Tak macam kita, nafsunya dah tak sama macam kita. Nafsu ni dah naik maqam. Nafsunya dah naik martabat. Kita ni nafsul ammarah lagi. Nafsu yang sangat-sangat mengajak kepada kejahatan, kemaksiatan, kerugian. Dia memang jenis seronok kalau buat benda yang membinasakan, dia seronok. Jenis kita sekarang ni, nafsu kita ni. Dia seronok buat benda yang membinasakan diri. Tak mengaji seronok, padahal tak mengaji tu membinasakan diri. Tak semayang seronok, padahal tak semayang tu membinasakan diri. Mengumpat, seronok. Tapi membinasakan amal. Nampak tak? Ada pun Nabi Rasul wali-wali tu dia buat dengan dia seronok. Dia buat dengan sebab dia seronok, bukan sebab buat macam kita ni terpaksa. Menentukan segala perkara yang harus. Jadi, dah tahu ni, perbaikilah hati kita. Dah tahu, dah faham ni. Buruk baik yang datang dalam diri kita, dalam kehidupan kita, sejarah hidup kita yang dulu dan yang sekarang ni, dan benda-benda yang lagi akan datang yang kita tak tahu lagi apa lagi yang akan berlaku pada diri kita ni. Wajiblah kita setuju, redha dan bersangka baik dengan Allah. Barulah Allah redha dengan kita. Kita nak Allah redha kita,
kita terlebih dahulu kena redha dengan apa yang diatur oleh Allah. Jangan harapkan redha Allah kalau kita sendiri tak redha dengan aturan Allah. Jangan. Jangan nak Allah redha kita tapi kita tak redha dengan Allah. Allah redha kita tapi kita tak redha dengan Allah. Macam mana Allah nak redha kita? Kita nak Allah sayang kita tapi kita tak redha dengan apa yang dia atur. Jangan mimpi. Jangan khayal, jangan mimpi. Jangan khayal, jangan mimpi nak redha Allah tapi kita tak redha dengan takdir. Allah tak adil. Allah berat sebelah. Allah tak faham. Sepatutnya Allah buat begini. Kenapalah Allah buat begini pada diri aku? Kenapa Allah buat begitu pada diri kita? Sebab dia Tuhan, kau hamba. Kau milik dia. Dia nak buat macam mana? Ikut dia lah. Boleh tanya pula, kenapalah ya Allah kau jadikan aku macam ni? Sebab dia Tuhan, kau hamba. Kita ni dimiliki oleh Allah. Allah nak perbuat apa saja atas diri kita, itu hak Allah. Dia nak bagi kita senang ke? Dia nak bagi kita sakit ke? Dia nak bagi kita lapar ke? Dia nak bagi kita sihat ke? Nak bagi kita cacat ke? Nak bagi kita apa ke? Itu hak dia. Dia Tuhan. Dia empunya. Kita yang dipunyai. Kita yang dimiliki. Dia merentah. Dia mentadbir barang hak milik dia sendiri. Apa salah? Itulah kata tadi, kita ni tak sedar. Kita ni tak sedar yang kita ni dimiliki oleh Allah. Roh kita, jasad kita, apa yang ada pada kita ni semua milik Allah. Ikut Allah nak buat macam mana pun. Kita pelukis, ikut kita nak conteng macam mana pun. Itu layak bagi diri kita sebagai pelukis. Orang tak boleh nak kata, apa pasal awak warnakan yang ni warna biru? Ikut akulah, aku pelukis. Conteng muka korang. Faham tak? Kita ni banyak songeng dengan Tuhan. Ya Allah, kenapa kau jadikan diri aku begini? Kau siapa kau? Makan minum kau yang Allah bagi pun kau tak terbayar. Jangan nak sombong sangat. Kenapa Tuhan jadikan aku macam ni? Kenapa orang lain senang, aku susah? Kau milik Tuhan. Ikut Tuhan nak buat apa atas kau. Tugas kau, tanggungjawab kau, redha saja dengan Tuhan. Bukan komplain. Kalau hamba yang sedar diri, dia hamba, dia takkan komplain. Ingat, senang nak ngaku hamba. Masuk duit RM5 dalam sampul, lepas tu tulis kat luar tu hamba Allah. Macam tu. Bang, ni sedekah ni nak tulislah dalam buku ni nanti sebagai inilah. Ni nak abang derma tadi RM10 tu nak letak nama siapa ni? Jangan bubuh nama lah, nanti takut riak. Tulis hamba Allah je lah. Okey, dah tulis hamba Allah tu, hamba Allah lah tu. Hamba Allah apa duk petikai Tuhan begini begitu. Hamba ni dia tak ada kata apa-apa pun. Dia terima, semata-mata terima. Tu baru betul hamba. Dia tak ada hak apa-apa pun. Kalau Tuan dia bagi, mujur. Kalau Tuan tak bagi pun tak boleh kata apa. Tu hamba. Ini senang-senang nak mengaku hamba. Tuhan takdir begini, kita kata tak patut. Tuhan takdir begitu, kata tak patut. Kita nak Tuhan ikut cakap kita. Kita nak Tuhan ikut kehendak kita. Kita nak Tuhan ikut kemahuan kita. Siapa kita? Tak lama lagi Allah humban kita dalam lubang. Betul? Tak lama lagi Allah humban kita dalam lubang. Lepas tu Allah ubah kita jadi busuk bangkai, yang lebih busuk daripada bangkai binatang lagi. Apa enggak? Siapa kita? Banyak songi. Supaya sedar diri, jangan sombong. Makan minum kita Allah jaga, makan minum kita Allah bagi, makan minum anak bini kita Allah yang tanggung. Pekerjaan kita ni Allah yang bagi. Dah nak cakap banyak apa? Sebab tu hamba betul-betul dia terdiam, dia tak ada kata apa. Terdiam dia. Sebab terlalu banyak kebaikan Tuhan atas diri dia.
Tahu tak nikmat sebelah mata memandang ni? Nikmat kita boleh melihat sebelah mata ni menyamai ibadat 300 tahun. Kalau nak bayar ni. Boleh bayar. Dia sebutkan dalam kitab sana nanti di hari kiamat ada seorang hamba ni. Dia ni ahli ibadat. Hidupnya panjang, beratus tahun lah. 300 tahun ke 500 tahun macam tu lah. Boleh jadi kawan-kawan sahabat. Kenapa kita bagi contoh dengan sifat manusia? Maaf bertanya. Sebab nak bagi faham. Bagi contoh dengan sifat manusia tu nak bagi faham. Kalau tak bagi contoh kita tak faham. Cuma sifat manusia dengan sifat Tuhan tu tak sama. Cuma kita bagi contoh nak mendekatkan faham. Nak mendekatkan faham. Bukan bermaksud menyamakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Bukan. Apa peranan ilmu kita? Mengetahui. Peranan ilmu Allah Ta'ala juga mengetahui. Tapi adakah sama cara mengetahui Allah dengan mengetahui kita? Dah. Mengetahui Allah meliputi. Mengetahui kita separuh-separuh je. Nampak tak? Itu maksudnya. Allah kan tak sama dengan segala sesuatu. Betul? Sebab itulah nak huraikan. Kalau tak kenal makhluk, macam mana nak bezakan dengan sifat Tuhan kalau tak hurai? Cuba bezakan sifat ilmu makhluk dengan ilmu Tuhan. Itulah beza kan? Kalau tak huraikan, cuba beza. Kita kata tak sama ilmu makhluk dengan ilmu Tuhan, kan tak sama. Tak sama pada pihak mana? Cubalah huraikan. Kudrat Allah dengan kudrat kita tak sama. Tak sama pada pihak mana? Ada Allah dengan ada kita tak sama. Cuba huraikan tak sama macam mana? Berapa ramai orang yang i'tikad Allah tu duduk atas langit, Allah turun naik langit. Sebab apa tu? Sebab tak dihuraikan lah tu. Sebab tak dihuraikan. Allah tak sama dengan makhluk. Tak sama pada pihak mana? Berapa ramai orang yang tak belajar ilmu sifat 20 ni, duk mengatakan Tuhan tu ada seperti mana makhluk. Dalam keadaan dia tak sedar. Apa yang dia faham tu sebenarnya membawa kepada menyamakan Tuhan dengan sesuatu. Ada yang kata Allah tu berbahasa Arab, ada yang kata Tuhan tu turun naik langit, ada yang kata Tuhan tu bergerak diam. Kalau tak dihuraikan, macam mana kita nak faham benda tu? Boleh faham dengan sendiri dengan tak belajar? Jadi kita belajar tadi sebab nak mencerahkan lagi. Tuhan ni sifat dia tak sama dengan makhluk. Dah, tak payah belajar lah, faham-faham sendiri. Boleh macam tu? Bahaya tuan-tuan. Sebab tu kalau ilmu ni tak penting, ulama tu duk karang kita ni. Pegang satu je. Allah tak serupa dengan makhluk. Ada. Tak payah belajar dah. Yang kata Tuhan turun naik langit tu, orang yang tahu juga Allah tak serupa dengan sesuatu. Yang kata Allah ada tangan, ada muka, ada kaki tu juga dia tahu ayat tu Allah tak serupa dengan sesuatu. Macam mana boleh jadi macam tu? Macam mana boleh jadi macam tu? Contoh kita tanya, kenapa nak samakan sifat? Kenapa nak bagi contoh dengan sifat makhluk? Bukan bagi contoh sifat makhluk tu dengan makna nak menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kita nak menegangkan. Bukankah cukup dengan kita kata Tuhan tak serupa dengan makhluk? Ya. Betul Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tapi berapa ramai orang yang tahu laisa kamitslihi syai'un, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka ni mengatakan Tuhan tu seperti makhluk kelakuan. Seperti makhluk sifat dia. Itulah berhajat kepada belajar ni sebab nak menghuraikan.
Kalau dengan tak belajar ni kepahaman kita betul, tak wajib belajar. Tak payah belajar kalau dah kepahaman kita betul sungguh. Qul huwallahu ahad, Allah tu satu. Satu bagaimana? Kita ada bini satu. Satu juga. Allah satu. Satu bagaimana? Apa beza satu Tuhan dengan satu makhluk? Apa beza satu Tuhan dengan satu makhluk? Apa beza ada Tuhan dengan ada makhluk? Kita mestilah kena tahu beza kan? Kalau tak, macam mana kita nak kata beza? Allah tu tak sama dengan makhluk, tak sama pada pihak mana? Cuba terangkan. Tak sama lah. Yelah, tak sama pada pihak mana? Entahlah. Dah entahlah macam mana nak beza. Itulah tujuan ulama' duk karang kitab ni. Supaya kita lebih memahami yang mana sifat makhluk, yang mana sifat Allah. Nak buat contoh dengan sifat Tuhan. Tuhan tu sifatnya tak sama. Macam mana nak buat contoh? Macam mana nak buat bandingan? Nak buat bandingan dengan sifat Tuhan. Sifat Tuhan tu kan tak serupa dengan makhluk. Tak boleh nak kata ilmu Allah tu begini, ilmu Allah tu begitu. Tak sama. Nampak tak? Jadi, ulama' duk nak menguraikan, dia bagi contoh gini supaya dapat beza. Ilmu Tuhan meliputi ta'aluknya, ilmu makhluk tidak meliputi ta'aluknya. Ilmu Tuhan sedia kala lagi, ilmu kita ni baharu. Allah mengetahui sesuatu dengan tidak terdahulu jahil. Kita mengetahui sesuatu walau bijak pandai pun tapi bodoh dulu. Baru boleh beza. Oh, itu sifat makhluk, itu sifat Allah. Kalau kita kata Allah tak sama dengan makhluk, tak sama pada pihak mana, entahlah macam mana tu. Okey. Dengan dia menentukan segala perkara yang harus. Habis dah. Ialah jua yang memperbuat apa yang dikehendakinya. Allah buat apa yang dia apa yang dia kehendak dia buatlah. Ikut dia lah, dia Tuhan. Dia nak buat begini pun kena, nak buat begitu pun kena. Nak buat begitu pun adil, nak buat begini pun adil. Pada tiap-tiap sesuatu. Sama-sama sahabat. Saya tak pandai. Tanya tu guru yang pandai. Maka tiada boleh nyata sesuatu perbuatan yang tiada daripada pilihan, yakni dan kehendak Allah. Jaga baik-baik. Tak ada satu benda pun yang berlaku, yang wujud, yang terjadi dengan Tuhan tak kehendak. Mustahil. Sehalus-halus atom, sekecil-kecil molekul, apa lagi kita nak kata? Wujudnya tu dengan kehendak Allah. Bukan dia. Ada satu atom di dalam alam ni, ada satu atom wujud tanpa kehendak Allah. Dia ada dengan sendiri, dia ada dalam keadaan Tuhan tak kehendak. Mustahil. Dalam banyak-banyak titisan hujan tu, ada satu titik hujan ni dia turun tanpa ditadbir oleh Allah. Mustahil. Dalam banyak tu, titik-titik hujan tu, ada satu titik hujan ni dia turun tanpa ditadbir dan tanpa dikehendak oleh Allah. Mustahil. Kalau begitu maknanya Tuhan tidak mentadbir sekalian alam. Ada benda yang terlepas daripada pentadbiran Allah. Mustahil. Tiap-tiap sesuatu itu ditadbir oleh Allah. Itu tujuan kita belajar, tuan-tuan. Mengenal Allah. Makna memahami sifat Allah supaya boleh beza dengan sifat makhluk. Memahami zat Allah supaya boleh beza dengan zat makhluk. Membezakan perbuatan Allah, mengetahui, memahami perbuatan Allah supaya boleh membezakan perbuatan makhluk. Gitu. Habis.
Ingat tu Daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil. Apa pun yang melibatkan manusia ataupun yang melibatkan yang bukan manusia, semua itu berlaku terjadi dengan kehendak Allah. Jangan kita ingat kehendak-kehendak Allah ni untuk kita manusia je, yang kebau lembu tu dia dengan sendiri tak ada tanpa kehendak Allah. Dah. Semua. Perasan ke tak perasan? Perasan ke tak perasan? Semua ni diatur, ditadbir, dikehendak oleh Allah. Perasan ke tak perasan? Baru perasan. Dulu kita perasan yang kita perasan. Sekarang baru perasan yang kita tak tahu. Dulu perasan tahu. Bila dah belajar baru perasan. Bodoh rupanya. Tak tahu rupanya, mujurlah Allah pilih belajar. Alhamdulillah. Sungguhlah begitu. Dulu kita ingat kita tahu. Bila belajar, banyaknya salah faham selama ni. Nampak? Kalau kita mati bawa yang salah faham yang banyak-banyak tu macam mana? Kalau kita mati dengan keadaan membawa faham yang salah yang banyak tu macam mana? Macam mana nak balik akhirat dalam keadaan bawa fahaman yang salah yang banyak dalam hati tu? Betullah bila Allah pilih kita belajar ni, makna Allah nak selamatkan kita. Allah nak bagi faham. Jangan pandang saya. Jangan pandang majlis ilmu ni. Pandang hakikatnya yang nak menyampaikan kefahaman ni dalam hati kita. Allah. Kita manusia tak ada apa-apa. Kita perantaraan. Asbab saja. Kena puji Allah banyak-banyak. Alhamdulillah. Ya Allah, kau pilih aku. Gembira dengan yang memberi nikmat. Terima kasih dengan yang memberi nikmat. Bukan seronok dengan nikmat tu. Seronok dengan yang memberi nikmat. Kalau seronok dengan nikmat tu maknanya tak sampai lagi hati kita kepada Allah. Hati kita masih gantung sangkut kat makhluk tu. Yang nama senang, yang nama susah, yang nama sihat tu kan ke makhluk. Kita seronok dengan sihat. Sepatutnya seronok dengan Tuhan yang memberi sihat. Seronok dengan duit yang banyak. Sepatutnya seronok dengan Tuhan yang memberi duit yang banyak. Seronok dengan ilmu ke seronok dengan Tuhan yang memberi kita ilmu? Seronok dengan Tuhan yang memberi kita ilmu. Baru sampai hati kepada Allah. Kalau tak, dia sangkut. Jadi dia tak sampai. Tapi hukum adabnya kena terima kasih dengan orang yang memberi kita, yang menjadi asbab perantaraan Tuhan dengan kita. Macam isteri kena terima kasih dengan suami, kerana suami itu sebagai asbab yang menyampaikan rezeki daripada Allah. Kena terima kasih dengan guru, kerana guru tadi sebagai asbab yang menyampaikan rezeki rohani pada kita. Itu hukum adabnya. Islam tu agama yang nak mengajar adab. Maka kepercayaan orang Islam atas sifat iradat itu iaitu beriktikad dan percaya yang putus segala hal yang telah berlaku. Ni contohlah dalam hidup kita lah. Yang dah berlaku selama ni, sejak mula kita dijadikan oleh Allah. Dulu kita dah sekarang mak kita cerita, kau ni dulu lahir tak cukup bulan kau ni. Kau ni dulu lahir tak cukup bulan, duduk dalam cermin tu. Waktu tu kau besar botol kicap aje. Tu benda dah berlaku tu atas diri kita tu. Adakah berlaku dengan sendiri? Allah lah yang kehendak begitu. Apa saja. Daripada dulu sampai dah sekarang. Yang zahirnya, yang batinnya, semua masalah-masalah yang kita dah hadapi selama ni, semuanya itu datang pada diri kita dengan kehendak Allah. Allah yang datangkan masalah tu. Allah yang jadikan masalah tu. Dan Allah lah juga yang menyelesaikan masalah tu. Dan yang akan berlaku. Yang akan berlaku ni maknanya mulai saat ni ke depan tu. Mulai saat ni, detik ni ke depan. Tu akan datang lah tu.
Saat ni ke saat depan. Tu akan datang, tu maksud akan datang. Bukan minggu depan. Minggu depan tu jauh. Semalam jauh. Seminit jauh. Sedetik yang akan datang, tu akan datang lah tu. Ni. Pukul 1 minit dia sihat, 1 2 minit dia sakit. Macam tu. Tu maksudnya akan datang. Jadi benda yang dah berlaku dan yang akan berlaku ni makna belum lah. Dan yang sedang berlaku ni yang sedang ni. Sedang fi'il mudhari'. Benda yang sedang berlaku ni ialah dengan mendapat ketentuan daripada Tuhan. Ni kawan-kawan yang duduk dalam live ni, yang ada sekarang ni, ketentuan Allah lah ni. Apa tu? Apa soalan ni? Burhan. Dah sebut tadi bang, nanti ustaz ulang semula insya-Allah. Gapo dia tu? Adakah ada orang minta tanya, berkuasa ke Allah menjadikan anak? Tadi sebut dah tadi. Jawabnya bukan urusan Tuhan nak jadikan anak dia. Kerana anak Tuhan tu perkara mustahil. Peranan menjadikan ni peranan kudrat. Kudrat tu berperanan mengadakan sesuatu perkara mungkin, perkara harus. Anak Tuhan bukan perkara harus. Anak Tuhan perkara mustahil. Jadi tidak termasuk di dalam urusan kudrat Allah. Jadi tak boleh nak jawab Allah kuasa. Kita tak boleh nak jawab Allah kuasa menjadikan. Kalau Allah kuasa menjadikan anak dia, maknanya anak Tuhan ni boleh jadi harus ada, betul? Kalau kita kata Allah tak kuasa jadikan, maknanya Allah lemah. Tak kuasa tu maknanya lemah. Jadi jawapan yang betulnya, bukan urusan sifat kudrat menjadikan perkara mustahil. Bukan urusan kudrat nak jadikan benda mustahil. Dia tak boleh nak kata lemah. Lemah ni kalau dia tak boleh buat benda mungkin. Tu baru kata lemah. Allah tak boleh nak bagikan saya zuriat lagi. Padahal zuriat saya tu masuk dalam perkara harus. Tapi Tuhan tak boleh nak buat. Tu baru kata lemah. Tak boleh buat benda harus tu baru kata lemah. Tak buat benda mustahil tu bukan lemah, bukan urusan. Faham tak tu? Bukan urusan. Agak-agak dah jawab. Sama-sama. Siapa yang tanya tu? Soalan tu tak relevan. Betul juga. Maknanya soalan tu salah dah. Soalan tu pun salah dah. Salah soal. Tapi dia ulama buat contoh soalan tu untuk nak melihat sejauh mana kefahaman. Faham tak kita dengan ta'alluq qudrah? Jadi dia buat soalan macam tu. Nak tengok faham ke tidak. Orang yang tak faham dia akan jawab, mestilah kuasa. Ataupun dia kata tak kuasa. Tu makna tak faham lah tu. Kalau dia faham, bukan urusan qudrat mengadakan anak dia. Kerana anak dia bukan perkara mungkin. Anak dia tu mustahil. Sama kita tanya begini, bolehkah Allah menentukan ada anak dia? Samalah tu. Boleh tak Allah nak menentukan ada anaknya? Bukan urusan iradat nak menentukan adanya anak dia. Kerana iradat juga hanya bertakluk kepada perkara mungkin, tidak bertakluk kepada perkara wajib dan mustahil. Dia orang ingat ni. Dia orang kata tadi ustaz dah jawab lah. Mana dia orang ni ingat lah ni. Bijak betul lah. Dia orang ni bijak ni kawan-kawan ni. Orang ngaji ni semuanya bijak. Yang tak bijak yang tak ngaji. Siapa ngaji, dia orang bijak. Faham tak peduli. Faham tak peduli. Siapa-siapa saja yang letakkan diri dia sebagai penuntut ilmu, ikhlas, dia orang bijak lah tu. Meskipun dia tak faham, dia payah nak faham, dia sukar nak faham.
Dia orang bijak. Sebab dia berusaha menggunakan akalnya untuk membuat benda yang Allah suruh, yang Allah suka, yang Allah redha. Dia orang bijak. Meskipun 1 campur 1 dia kata 8. Dia orang bijak. Habis. Ialah dengan mendapat ketentuan Tuhan. Contohnya mana? Tentang rezeki. Rezeki ni umumlah. Rezeki ni umumlah. Sihat, rezeki. Taufik, rezeki. Ilmu, rezeki. Faham tak? Jangan kita faham rezeki ni duit banyak. Ya Allah, kau murahkan rezeki. Maksudnya bagi banyak duit. Rezeki ni umum lah. Bukan rezeki tu makna duit. Bukan rezeki tu makna duit semata. Anak rezeki, bini rezeki, kawan rezeki, ilmu rezeki, taufik rezeki. Tu rezeki. Umur. Umur. Mati dah orang tu. Malam tadi, pagi tadi kita balik daripada Shah Alam pukul 4 pagi. Sampai kat Senawang, sampai kat Pedas. Ada kemalangan. Mati dah. Dah sakat tu rezeki. Umur yang Allah bagi. Kalau Allah dah kata umurnya zakat tu lah, tak kemalangan pun mati juga. Cuma kemalangan tu sebab je Allah buat. Hakikatnya dah sampai waktu. Ada yang kata ini kalau tak berlanggar tadi hidup lagi. Mana kau tahu? Dia kata ni kalau tak berlanggar tadi hidup lagi budak ni. Mana kau tahu kalau tak berlanggar dia hidup? Berapa ramai orang tak berlanggar mati? Bila dah Allah kata si Polan umurnya 83 hari 2 jam. Tu dia lah. Telanlah nenek ubat apa, ginseng apa, bukan ke kunyah ginseng ke, telan ginseng ke. Bila Allah kata matilah. Bila Allah Ta'ala kata hidup, buatlah macam mana pun. Hidup dia. Hidup dia. Tenggelam dalam laut berbulan-bulan contohnya. Hidup. Dah Allah tak kendak dia mati. Betul? Ni tak tenggelam-tenggelam, duduk atas tilam empuk, mati. Duduk dalam bilik beraircon, tilam empuk, toto empuk, selimut empuk, mati. Tempat selesa macam ni pun mati ke? Mati. Bro, weh. Mati, bro. Orang rumah bumpuk kan? Orang rumah bumpuk. Orang rumah bumpuk. Empuk. Kena umpuk dengan orang rumah? Empuk. Orang rumah tu empuk. Sihat. Ingat kena empuk dengan orang rumah. Pun rezeki juga tu. Kena empuk dengan rumah, rezeki lah tu. Jahat ke? Dulu kita jahat, dulu kita penyangak, dulu kita pencuri, dulu begini. Tu berlaku dengan kehendak Allah lah. Bukan berlaku dengan sendiri tu. Allah lah tu. Adalah hikmah. Baru kita tahu macam mana jahat, macam mana jadi penyangak, macam mana susah nak berhenti buat maksiat. Baru tahu. Tu contoh hikmah dia. Kena empuk dengan orang rumah ada kat sini. Kaya, miskin dan sebagainya. Serta wajib pula kita i'tikad. Wajib i'tikad. Manusia ada mempunyai nasib, yakni bahagian yang tertentu di dalam dunia ini, seperti mana yang Allah firman, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupakan nasib kamu, yakni bahagian kamu di dalam dunia. Mana ada nasib, ada bahagian masing-masing. Ada bahagian masing-masing. Bahagian kita tak pergi ke orang, bahagian orang tak datang ke kita. Sebab tu jangan dengki.
Sebab tu bahagian dia. Dah Allah bagi dia kaya macam tu bahagian dia. Bukan Allah ambil bahagian kita bagi kat dia. Kita ni semua kita punya. Kita punya, yang orang pun kita punya. Ada bahagian masing-masing. Kau tengok kami. Tetapi nasib itu tidak akan dapat semata-mata. Jaga. Meskipun kata kita ni ada bahagian masing-masing, tapi jangan semata-mata kita pulangkan kepada ketentuan takdir. Jangan jadi Mu'tazilah Jabariyah. Semua nak serah takdir tanpa berusaha. Salah situ. Memang kita ni ada nasib, ada bahagian masing-masing, tapi jangan semata-mata berserah kepada takdir. Daripada Tuhan jua jika kita tidak berusaha. Jangan serah pada takdir. Yang kita ni tak pandai ilmu, yang kita ni tak nak beribadat, yang kita ni tak dekat dengan Tuhan, jangan serah takdir. Usahalah. Sejauh mana usaha kita nak dekatkan diri dengan Allah? Sejauh mana usaha kita nak ambil tahu tentang hukum halal haram? Sejauh mana? Kenapa dalam bab-bab dunia kita boleh usaha cari? Kenapa dalam bab kesusahan dunia kita boleh usaha lari? Betul? Kenapa bila kita ditimpa bala musibah kecelakaan yang bangsa dunia kita boleh usaha lagi? Selamatkan diri daripada kecelakaan dunia. Kenapa kita tidak berusaha untuk menyelamatkan diri daripada kecelakaan dosa dan maksiat kita? Macam mana kita nak jawab? Oh, kalau kebakaran pandai lagi. Kecelakaan lah tu. Kebakaran tu. Maksiat, kecelakaan. Sejauh mana usaha lagi daripada perbuatan dosa kita? Kenapa boleh lari daripada kebakaran? Kenapa tak ada usaha nak lari daripada kemaksiatan? Oh, dalam bab tu ada usaha pula. Dalam bab nak jadi baik, tawakal macam tu. Serah kepada Tuhan. Oh, nak cari keselamatan dunia, pandai usaha. Nak cari keselamatan akhirat, serah takdir. Salah lah. Jadi kena usaha. Selamatkan diri daripada musibah dunia pun kena usaha. Sebagai sebab. Nak selamatkan daripada kecelakaan akhirat pun kena usaha. Kena usaha. Kena buat sebab. Mengaji, taubat, perbaiki, jangan putus harap, belajar lagi, cuba lagi, begitulah. Jangan semata-mata duduk. Kenapa ni? Bila nak berubah? Bila nak berhijrah? Tunggulah takdir. Serahlah takdir Tuhan. Kalau aku satu hari besok berubah, aku berubahlah. Ini Jabariyah nama dia. Usahanya tidak nak menyalahkan Tuhan. Padahal Allah bagi otak, akal, fikiran, suruh usaha ikhtiar. Cari duit, pandai pula cari jalan. Cari duit, pandai pula cari jalan. Pandai pula usaha buat sebab. Allah tahu. Kita saja buat alasan. Mana kita nak lari? Allah tahu perangai kita ni suka cari alasan. Cara reka-reka alasan. Konon-konon alasan kita tu relevan lah. Konon-konon Tuhan terima. Tuhan tahulah putar belit kita. Dia yang jadikan kita. Dia yang jadikan otak kita. Tak payahlah kita nak tipu konon-konon. Ini rasa alasan ni macam relevan ni. Besok kalau mati ni rasa tak kena azab ni. Banyak cantik muka. Cantik muka. Boleh. Kena usahalah. Usahalah. Sejauh mana usaha kita? Kena usahalah. Macam mana kita usahakan nak cari kesenangan dunia tu? Macam itulah juga kena usaha nak cari kesenangan akhirat. Nak cari kesenangan dunia, kita belajar ilmu dunia, kursus sini, kursus itu, betul? Dah kenapa tak datang kursus ni? Nak cari kesenangan akhirat ni. Belajar ilmu akhirat. Itulah dia. Cara nak mendapat kekayaan di hari kiamat besok, belajar ilmu akhirat ni. Nak jadi orang senang, kaya raya, bahagia di hari kiamat, belajar ilmu akhirat. Nak jadi orang senang, kaya raya atas dunia, belajar ilmu dunia. Kenapa yang sini boleh usaha, yang situ tak boleh? Kenapa yang sini kita kena usaha, yang situ pula kita serah pada takdir? Kan keelok kalau terbalik. Yang usaha akhirat tu usaha, yang dunia ni serah ulat-ulat. Boleh?
Boleh kan? Jadi biarlah adil. Tetapi nasib itu tidak akan dapat semata-mata kita pulangkan kepada ketentuan takdir daripada Tuhan jua jika kita tidak berusaha. Kita tidak berusaha dan tidak berikhtiar dengan sebaik-baik usaha dan ikhtiar. Maka hendaklah difahami baik-baik. Hendaklah faham baik-baik katanya Tuan pengarang kitab ni. Duk ingatkan kita faham baik-baik, faham elok-elok masalah iradat ni. Masalah qada ni. Jangan main serah-serah tak kena tempat. Jangan main serah-serah tak kena tempat. Jangan main redha tak kena tempat. Aku redha lah Allah jadikan aku ni tak belajar. Aku redha lah Allah dah takdirkan aku ni jadi tak semayang, tak mengaji. Aku redha lah. Mana usaha kau? Itu sebab tu dia pesan, faham baik-baik. Jangan salah faham. Salah faham, salah amal. Faham baik-baik dalam masalah ini. Adalah manusia itu telah disuruh berusaha dan berikhtiar. Mencari, bekerja, berusaha dan membuat baik. Allah suruh buat baik, Allah suruh beramal soleh. Demikian juga disuruh kita ni, dilarang sebaliknya. Mana usaha tinggalkan benda yang dilarang oleh Allah. Maka wajiblah manusia taat dan menyempurnakan segala titah perintah ini serta berhenti dan mengerjakan segala larangannya. Kena usaha berhenti. Pendek kata, mana ringkasnya umat Islam bersungguh-sungguh berharapkan kemajuan di dalam dunia dan akhirat, maka hendaklah berjalan atas kaedah menjunjung titah perintah Tuhan dan menjauhi segala tegahannya Allah. Kemudian barulah bermohon dan berserah kepada Tuhan. Selepas daripada berusaha bersungguh-sungguh, berikhtiar bersungguh-sungguh, barulah minta kepada Allah. Baru betul. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Tapi usahalah. Usaha dulu. Mengaji, belajar, mendengar, istiqamah. Barulah minta, ya Allah berilah ilmu manfaat. Ni usaha tidak. Tiba-tiba nak minta ilmu manfaat. Kita duduk tengok TV pagi, petang, siang, malam. Main handphone pagi, petang, siang, malam. Belajar tidak? Ya Allah berilah ilmu manfaat. Banyak cantik. Banyak cantik muka kita. Maka sangat-sangat dilarang lagi terlalu keji di sisi agama. Nampak dulu, dengar. Maka sangat-sangat dilarang lagi pula terlalu keji di sisi agama Islam. Manusia hidup di dalam dunia ini semata-mata berserah dan bermohon kepada ketentuan takdir Tuhan saja dengan tidak berusaha dan berikhtiar. Sangat keji perbuatan macam tu. Nak sesuatu tapi tak usaha. Keji. Usahalah selagi caranya halal. Allah suruh usaha dengan cara yang halal, bukan usaha dengan cara yang haram. Nak cari duit ke, nak cari apa, usahalah yang halal. Dapat tak dapat tu serah kepada Allah. Tapi kita minta lah, dah kita berhajat kepada Allah. Ya Allah, luaskanlah. Ya Allah, lakukanlah barang perniagaan aku hari ni. Ya Allah, datangkanlah orang ramai pada kedai aku ni. Kita usaha buka kedai awal pagi, promosi begini, promosi begitu, susun atur barang-barang begini dan begitu. Guna bahasa-bahasa beradab, berakhlak. Tu usaha. Tapi orang tak nak singgah, orang singgah tengok-tengok tak jadi beli, nak kata apa? Yang penting kita dah usaha, doa, ya Allah murahkanlah rezeki aku. Itulah. Yang murah rezeki tapi tak usaha. Tu sangat keji perbuatan tu. Semata-mata serah takdir. Samalah, ya Allah kurniakanlah suami yang baik. Usahanya tidak. Ya Allah rezekikanlah aku isteri yang baik. Usahanya tidak. Ya Allah rezekikanlah jodoh. Usahanya tidak. Duduk dalam gua. Duduk dalam gua minta jodoh. Ya, pada adat pada akal tak mustahil. Tapi pada adatnya payahlah. Duduk dalam gerobok tu, tuan-tuan. Duduk dalam gerobok. Duduk dalam gerobok tu, ya Allah, sampaikanlah jodoh. Mati keringlah dalam tu. Usahalah. Jangan kata belum jodoh.
Tak usaha. Usahalah. Ha. Dah, habis dah. Dah lah, dah habis. Wallahu a'lam. Yang sembilannya ilmu. Apa pun tutup dulu lah. Tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti doa, ya Allah, dengan berkat majlis ilmu pada malam ni, ya Allah, dengan berkat Tuan Pengarang Kitab, dengan berkat para malaikat yang berhimpun, dengan berkat pengorbanan kawan-kawan sahabat-sahabat ni, ya Allah, yang berkorban masa, berkorban waktu, yang berkorban macam-macam lagi, ya Allah, mereka ni korban kerana nak belajar agama, ya Allah, dengan keberkatan, ya Allah, pengorbanan, keikhlasan mereka, ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami, ampunkan dosa segala dosa ibu bapa kami, ibu bapa mertua kami, segala anak isteri kami, adik-beradik kami, sahabat andai kami, kenalan-kenalan kami, yang baik dengan kami, yang tak baik dengan kami, tak terkecuali semuanya, ya Allah, ampunkan dosa-dosa. Beri taufik hidayah, bagi petunjuk kepada kami, bimbinglah kami ni zahir batin, ya Allah. Bimbing zahir kami, bimbing hati kami seperti mana yang kau bimbing para nabi, para rasul, para wali-waliullah. Mudah-mudahan, ya Allah, dengan berkat majlis ilmu, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Tuan Pengarang kita, dengan berkat doa-doa ibu bapa kita, moga kita semua dimurahkan rezeki, diluaskan rezeki yang halal lagi berkah, dipanjangkan umur serta diberi keafiatan, diberi taufik untuk melakukan amal soleh zahir batin, meninggalkan maksiat zahir batin. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah. Mudah-mudahan ada di kalangan keturunan kita nanti dilantik oleh Allah menjadi waliullah, kekasih Allah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesungguhan, jauhkan kita daripada sikap berputus asa daripada menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita daripada sebarang jenis penyakit hati yang menjadi asbab amalan kita ditolak, tidak diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Allah hiaskan hati kita, jadikan kita orang yang berusaha bersungguh-sungguh membersihkan hati dan menghiaskan hati kita dengan segala sifat mahmudah. Mudah-mudahan kita semua berpeluang mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salah silap, kekurangan, yang tak faham, saya minta ampun, maaf banyak-banyak. Saya bukan ahli, saya tak pandai. Pergilah cari guru-guru yang lain, yang betul-betul gurunya, cari yang betul-betul gurunya, yang betul-betul beramal dengan ilmunya, yang wara', itu lagi baik. Kita bukan untuk guru, kita kawan-kawan je, geng-geng TikTok. Itu geng-geng TikTok dan kawan. Mudah-mudahan Allah terima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana fakki ahlana wa qarabatina fi dinina ma'al qudri wa dhakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi khalasan jamila. اللهم يا محول الأحوال هول أهلنا يا الله إلى أحسن الحال. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا يا الله لطاعتك وترك المعاصي ظاهرا وباطنا وتمم تقصيرنا وتقبل أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا رب بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم خلصنا مما أنا فيه خلاصا جميلا. وصلى الله على ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا يا الله وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بغير حساب وبجاه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم.